daripada karya para ulama yang terdahulu, iaitu Al-I'tiqad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala, yang mana buku ni alhamdulillah sudah berada pada tangan sebahagian jemaah kita pada malam ni. Tadi saya ada bawa buku lebih kurang 27 buah buku, yang asalnya bilangan ada 20. Lepas tu ada beberapa orang yang mai ambil dekat rumah saya, jadi yang ada 18. Saya call dengan penerbit, kebetulan penerbit ada di sini. Penerbit bukan orang Perlis, tapi dia kahwin dengan orang Perlis, dia ada di sini. Adalah stok lebih kurang 10. Jadi dia bagi dekat saya petang tadi, dan dah habis. Saya bawa masuk masjid tadi, dah habis dah. Maknanya awal-awal tadi dah habis. Dan saya akan tempah lagi lebih kurang 20 untuk kuliah akan datang. Dan orang kata apa, dia punya harga, kalau kita tengok mana-mana yang ada buku tu lah, harga di belakang tu dia tulis RM36 harga belakang. Tapi alhamdulillah rezeki bagi ahli jemaah masjid kita ni, ada orang yang nak infak separuh, taklah separuh, berapa persen daripada harga kitab. Penerbit bagi dekat saya untuk jual kepada jemaah masjid daripada 36 jadi 30. Itu yang penerbit bagi. Lepas pada tu ada makluman daripada AJK, ada orang infak RM10 di atas 40 naskah yang awal. Jadi yang saya bawa tu belum sempurna 40, baru 27, baru 28. Maknanya 28 orang yang dia habis kitab tu, dia dapatlah potongan daripada 36 jadi 30, daripada 30 jadi 20. Ada orang nak infak. Jadi ada lagi baki 12 buku yang akan kekal dengan harga 20 tu. 12 lagi buku tu minggu depan. Tapi tak datang 12 lah, akan datang lebih lagi. Jadi yang akan dapat potongan cuma 12 tu. Akan datang ni mungkin datang 20 ataupun 30 buah, saya tak pasti. Cuma saya minta penerbit bawa banyak sikit, sebab saya takut jemaah muslimah pun perlukan kitab tu. Cuma yang lebih pada 12 tu akan dapat dengan harga 30. Jadi tak ada lah, melainkan orang yang nak infak tu dia nak infak lagi, wallahu alam lah. Cuma harga buku ni, dia di Perlis ni ada satu kedai buku, Pustaka Nurani ke apa di Seriak tu. Dia pun jual dengan harga 36. Dia tak jual dengan harga 30. Jadi untuk jemaah masjid ni, dengan sebab kita kautim dengan penerbit, dapat 30. Kebetulan lah rezeki untuk kita semua. Hakikatnya kalau tengok buku ni, ada orang dia akan rasa macam pricey sikit lah, sikit mahal, sebab bukunya nipis dan dia punya kulit pun kulit yang bukan hardcover. Tapi melihat kepada syarikat ni, syarikat yang baru, Pustaka Ilmu Salaf ataupun Darul Rakhis ni ialah syarikat yang baru. Satu lagi, semua buku terbitan, hampir semualah buku terbitan dia ni, dia akan buat kaedah dia dui bahasa. Jadi sebelah ada teks Arab, sebelah ada teks bahasa Melayu, terjemahan dia. Belah kanan Arab, yang belah kiri tu bahasa Melayu. Jadi usaha nak tulis ataupun nak terjemah ni, dia tinggi usaha dia. Dia bukan setakat tulis kitab biasa. Terjemahan seperti ni dia rumit sikit berbanding terjemahan tanpa kekalkan teks Arab. Sebab dia ada dua-dua ni, jadi kepakaran dan kerja suntingan tu agak tinggi. Dan dia kekalkan, dia letak bukan teks Arab yang biasa, teks Arab tu sekali dengan baris dia. Dia ada dua jenis. Kadang-kadang dia datang dengan teks Arab yang kosong, tak ada baris. Tapi yang ni memang betul nak memudahkan orang yang nak belajar bahasa Arab ataupun orang yang ada asas bahasa Arab. Dia boleh tengok perbandingan antara terjemahan dan juga teks asalnya. Dan banyak lagi lah buku-buku terbitan dia ni, di bawah pustaka ni, yang dia orang lebih fokuskan kepada matan-matan yang ringkas. Ini salah satu pada matan yang ringkas lah, untuk memperkenalkan turas. Turas ni maksudnya warisan tulisan ulama yang silam dulu. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kitab. Akan datang insya-Allah kita akan bawa bilangan dia sikit lagi yang ada, dan kita akan
saya akan cuba usaha untuk bekalkanlah bagi orang yang berminat. Okey. Cuma kalau nak beli sendiri, saya tak jaminlah dengan harga 30 tu. Dia mungkin dengan harga asal dia lah 36 tu. Okey. Jadi malam ni untuk tidak kita melengahkan lagi masa, kita terus kepada muka surat yang ke-6. Okey, muka surat ke-6 ni tentang kitab ni dan juga penulis dia. Saya dah terang minggu lepas. Okey. Tapi minggu lepas tu sebab tak ada kitab, dia macam kurang nampak sikit. Okey. Jadi kita akan tengok pada bahagian ini dia akan terang tentang kitab ni, penulisan kitab ni, bentuk penulisan kitab ni, dan siapakah penulis yang bernama Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala. Okay. Jadi kita tengok muka surat yang ke-6. Okay. Untuk bab-bab awal ni dia tak ada lagi dui bahasa. Dia akan masuk bila? Dia akan masuk dekat sanad kitab muka surat 13 nanti dia akan ada dah terjemahan dui bahasa dia. Okay. Jadi malam ni kita tengok muka surat yang ke-6. Nama dan susur galur keturunan penulis. Kita tengok situ apa yang dia sebut. Beliau ialah Asy-Syaikh Al-Alim Az-Zahid Syekhul Islam Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf As-Sufyani Al-Hakkari. Dilahirkan pada tahun 409 Hijrah. Bila mana 409 Hijrah ni kurun ke berapa? Kurun ke-5 Hijrah. Itu susunan ataupun cara pengiraan dia. Okay. Susur galur keturunan beliau terhenti kepada Utbah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb Al-Hakkari. Okay. Jadi ini dia punya asal, dia punya kabilah dia. Okay. Dan ianya dinisbahkan adalah nisbah kepada Al-Hakkariyah. Al-Hakkariyah ni apa dia? Sebuah daerah di bawah kekuasaan Mosul. Mosul hari ini dalam negara Iraq. Jadi dia ni daripada kabilah Hakkariyah yang berada di mana? Di Mosul, negara Iraq. Ibu negara dia Baghdad, dan ada satu negeri di Iraq ni nama dia Mosul. Okay. Mosul ni antara tempat siapa yang ziarah daripada kalangan sahabat, Salman Al-Farisi pernah singgah di Mosul dalam pencarian nak cari Islam yang betul tu. Dia berada di Mosul tu, dia masih lagi Kristian. Yang terdiri daripada kubu-kubu dan perkampungan-perkampungan kecil. Kata Ibn Khallikan. Ibn Khallikan ni salah seorang ulama yang mengkaji tentang nasab keturunan ulama-ulama. Okay. Hakkari adalah nisbah kepada salah sebuah kabilah Kurdi. Kurdi ni bangsa yang kita sebut hari ni Kurdistan, negara tu. Sebab di Iraq dan juga di Turki hari ni bangsa ni masih wujud. Kurdistan ni ialah satu kelompok manusia, asal dia orang ada negara tapi dia orang tak ada negara. Lepas pada tu dia orang tak ada negara. Okay. Dia orang jadi macam yang kena teruk di China tu. Kumpulan yang sama. Uyghur tu. Dia orang tak ada negara. Dulu dia orang ada negara. Okay. Jadi Kurdistan ni mereka bertebaran di Iraq dan juga ada sebahagiannya di Iraq, sebahagiannya di Turki hari ini. Dulu dia orang ada negara lah. Dia orang ni bangsa yang hebat. Antara tokoh yang berasal daripada bangsa Kurdistan ni ialah Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka kota Palestin. Itu daripada bangsa Kurdish. Bangsa Kurdish. Okay. Kata As-Sam'ani. As-Sam'ani juga salah seorang ulama yang dia tulis satu kitab nama dia Al-Ansab. Al-Ansab ni satu kitab yang dia cari kabilah ni nasab dia pergi ke mana. Dan As-Sam'ani ni dia ada dua orang. Satu orang yang wafat pada tahun 562, satu orang wafat pada 614. Ini sekadar maklumat tambahan lah. Maknanya Sam'ani ada dua orang. Sam'ani ni ada dua orang. Cuma Sam'ani yang dimaksudkan dalam perenggan yang kedua ni ialah yang wafat pada tahun 562 Hijrah, yang menulis sebuah kitab bernama Al-Ansab, yang bermaksud nasab-nasab. Maknanya dalam buku tu dia akan himpunkan kabilah-kabilah Arab yang terkenal ataupun mana-mana kabilah yang hebat, dia akan sebut siapa pengasasnya. Okay. As-Sam'ani dia kata, dia nak cerita tentang Syekhul Islam Al-Hakkari ni, Ali bin Ahmad Al-Hakkari ni. Dia kata beliau menyendiri untuk beribadah kepada Allah beberapa ketika di Gunung Ganang,
Beliau juga membina beberapa tempat persinggahan untuk menjadi tempat berteduh golongan fakir miskin dan orang saleh dan orang-orang saleh. Seorang insan yang sangat banyak melakukan kebajikan dan ibadah, disenangi orang ramai serta sentiasa kelihatan tenang. Jadi penulis kitab kita ni, Ali bin Ahmad Al-Hakkari ni, dia seorang zahid dan juga seorang abid, orang yang zuhud dan juga orang yang banyak suka melakukan ibadah, suka menyendiri. Macam mana yang disebut oleh Sam'ani inilah, suka duduk di gunung ganang. Yang pertama sebab memang kabilah dia orang ni, Kurdistan ni, dia orang duduk di kawasan lereng-lereng bukit. Jadi mereka, jiwa dia orang ni dekat dengan gunung ganang ni. Okay. Dan dia ni daripada kalangan orang yang suka melakukan ihsan pada orang. Sebab tu dia sediakan tempat persinggahan bagi orang yang bermusafir ataupun orang yang tak ada tempat tinggal, golongan fakir miskin, ataupun orang yang nak beribadah, dia sediakan tempat-tempat ibadah. Okay. Kemudian As-Sam'ani, perenggan yang ketiga dia sebut, menyenaraikan beberapa guru beliau dari serata ceruk yang pernah beliau bermusafir untuk berguru dengan mereka. Yang ni ada dalam buku Al-Ansab tu lah. Okay. Jadi nak sebutnya, dia adalah daripada kalangan ulama yang terkenal. Dia terkenal. Okay. Kata Yahya ibn Mandah, ini juga salah seorang tokoh dalam bidang hadis. Beliau datang bertemu kami dan kami dapati beliau seorang ahli salat, ibadah dan ijtihad, termasuk dalam kalangan pembesar kaum Sufiyah. Maknanya dia punya kecenderungan ni lebih kepada Sufi. Dia orang yang suka berzikir, orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, orang yang zuhud lah, maknanya orang yang kehidupannya sederhana, bersahaja, simple life sahaja. Tapi dia seorang alim. Ada juga bahagian-bahagian tentang ijtihad fiqh yang dia tulis, dan ada ulama yang nakalkan pendapat-pendapat dia. Muka surat 7 disebut situ, kata Ibn An-Najjar, beliau mendengar banyak riwayat hadis dan bermusafir deminya, serta menyusun beberapa buah kitab sunnah. Kata Ibn An-Najjar lagi, kebanyakan hadis yang diriwayatkannya adalah gharib dan mungkar. Hadis yang diriwayatkan beliau tidak sama dengan hadis golongan terpercaya ataupun thiqah. Di dalam hadisnya terdapat teks-teks palsu yang diselitkan di dalam sanad-sanad hadis. Okay. Yang ni nak bagi penerangan sikit. Ibn An-Najjar ni ialah satu orang tokoh yang hebat. Dia ni sezaman lah dengan Az-Zahabi, dengan Ibn Kathir, maknanya antara tokoh yang hebat. Okay. Dia sebut kepada kita, Al-Hakkari ni yang tulis kitab yang kita nak baca ni, kitab I'tiqad ataupun Akidah Imam Syafi'i ni, dia ni orang yang suka tulis ataupun suka musafir riwayat hadis, dan dia suka tulis kitab sunnah. Kitab sunnah sini dua maksud. Pertama, kitab sunnah ni maksudnya lah kitab yang menghimpunkan hadis Nabi. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kitab as-sunnah sini bermaksud kitab berkaitan dengan akidah. Sebab ulama dulu juga menamakan ilmu akidah ni ialah dengan ilmu sunnah. Sebab tu kalau tengok anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i, nama dia Imam Al-Muzani, dia ada tulis satu kitab Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah tu maksudnya ialah syarah kepada sunnah, tapi isinya ialah akidah. Jadi nama yang digunakan oleh para ulama ni, walaupun dia guna nama sunnah, kita jangan terbayang dia hanya himpun hadis je. Kadang-kadang dia himpun juga dalam tu isu-isu berkaitan dengan akidah. Dinamakan juga dengan nama As-Sunnah. Okay. Kemudian kata Ibn An-Najjar, masalah yang ada pada Al-Hakkari ni, Ali bin Ahmad Al-Hakkari ni, dia ni hadis yang dia riwayat, hadis yang dia tulis ataupun hadis yang dia sampaikan pada anak muridnya, kebanyakannya gharib dan juga mungkar. Gharib ni maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang thiqah menyelisihi perawi-perawi thiqah yang lain. Thiqah ni maksud dia apa? Terpercaya. Contoh, satu orang guru ada 10 orang anak murid rapat. Okay. 10 orang ni kita kira ataupun kita panggil sebagai perawi. Tiba-tiba anak murid ni dia riwayatkan sesuatu pada guru. Contoh, guru tu kata, di tempat ni Nabi telah masuk ke lorong kanan. Jadi 10 orang ni pun dengar, okey, Nabi masuk kat kawasan ni melalui lorong kanan. Okay. Daripada 10 orang tu, 9 orang kata lorong kanan, seorang kata lorong kiri. Yang seorang tu, dia dari segi ilmu kita panggil dia thiqah, tapi riwayat dia yang tu kita panggil gharib, pelik. Sebab 9 kata lain, dia seorang.
Dia seorang bawa benda lain, 9 kata benda yang sama. Itu saya nak bagi faham contoh hadis yang gharib lah. Dan dia termasuk dalam kategori hadis-hadis yang lemah juga, walaupun datang daripada perawi yang kuat. Okay. Dan juga hadis mungkar. Hadis mungkar ni maksudnya hadis yang mungkar ni maksudnya tidak dikenali dari segi bahasa, tapi dari segi kategori dia termasuk kategori hadis-hadis yang dhaif juga. Okay. Hadis yang diriwayatkan beliau tidak sama dengan hadis golongan terpercaya. Maknanya orang-orang lain yang lebih baik hafalan hadisnya tidak riwayat macam yang dia riwayat. Okay. Cuma nak beritahu pada kita sini, Ali bin Ahmad Al-Hakkari ni dalam ilmu hadis dia dihukum sebagai saduq. Saduq ni maksud dia apa? Benar. Dia tak palsu hadis. Cuma kadang-kadang dia ambil hadis itu baru tahu hadis itu palsu. Dia beza dengan pemalsu hadis. Pemalsu hadis ni para ulama akan sebut dia sebagai muttaham bil kadzib, dituduh sebagai pendusta, ataupun sebahagian ulama yang agak kasar dia akan sebut dengan gelaran kadzab, memang pendusta. Tapi dia ada sebahagian perawi hadis ni dia tidak mendustakan hadis, tak palsu hadis. Cuma nasib tak menyebelahi dia, dia riwayat hadis banyak hadis yang problem. Tapi dia tak tipu lah, dia tak tipu. Cuma orang cek balik, hadis dia ni ada problem. Jadi dia tu saduq pada apa yang dia bercakap. Saduq ni maksud dia apa? Benar. Abu Bakar As-Siddiq benar. Saduq tu maksudnya benar. Okay. Jadi nak beritahu dia dari segi ilmu hadis dia taklah sampai darjat yang tinggi sangat. Tapi untuk sanad kitab ni nanti kita akan bahas. Dia dipercayai sebab ada ulama lain yang menyokong sanad kitab ni. Maknanya nak beritahu pada kita ini biasa lah. Kalau kita belajar mana-mana ilmu pun, dalam bab periwayatan ilmu hadis ni kadang-kadang ulama yang hebat dalam bidang lain, bila mana dia riwayat hadis dia turun darjat. Contoh siapa? Asim. Kita baca Quran kan, riwayat yang kita baca Quran ni Hafs an Asim, qiraat kita. Asim ni guru hebat dalam bidang qiraat, tapi dalam bidang hadis dia tak hebat macam bidang qiraat. Setiap orang dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Ada sebahagian ahli hadis dia hebat dalam bidang hadis, tapi dia dalam bidang qiraat dia kurang. Ini bidang setiap orang. Jadi dia ni bila mana kita sebut dia ni tak hebat macam orang lain, bukan maknanya dia tak hebat sehingga kita nampak lekeh Hakkari, bukan. Dia bukan orang bidang tu. Maknanya saya nak sebut sini, pertembungan dia dengan ahli hadis ni ibarat dua orang yang hebat bertembung. Biasa, dia bukan antara orang awam dengan orang alim. Alim sama alim. Jadi dia tidak menjatuhkan kredibiliti dia sebagai seorang ulama yang hebat juga. Okay. Kata Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ni yang wafat pada tahun 571. Ibnu Asakir ni pun ada dua orang. Tapi Ibnu Asakir ni ialah Ibnu Asakir yang tulis kitab Tarikh Ibn Asakir ataupun Tarikh Dimashq. Dia kata Abu Abdullah bin Al-Banna ada memberitahu kami tentang beliau, namun aku tidak pula meriwayatkan sebarang hadis daripada beliau. Beliau juga bukanlah seorang yang dinilai sebagai thiqah. Ni just nak beritahu kedudukan dia dalam perawi hadis, dalam meriwayatkan hadis. Kata Az-Zahabi, muka surat 7 lagi, beliau adalah Syekh Al-Alim Az-Zahid. Dia ialah seorang syekh, orang alim, dan dia ialah seorang yang zuhud. Kata Az-Zahabi lagi, beliau seorang yang saleh, zuhud, rabbani, tenang dan disegani. Maknanya dia ada ketokohan. Kata Az-Zahabi juga, beliau hidup selama 77 tahun, mempunyai banyak karya dan menitik beratkan soal periwayatan athar. Az-Zahabi dia puji kepada Al-Hakkari ni yang tulis kitab I'tiqad Imam Syafi'i ni. Dan Al-Hakkari wafat pada tahun 486 Hijrah. Zahirnya penulis kitab ini bukanlah seorang yang ahli dalam ilmu hadis. Ini yang penyunting sebut sini. Atas sebab inilah para ulama berkeras untuk tidak menerima periwayatan beliau. Sebaliknya beliau hanya terkenal dengan kezuhudan dan ibadah. Di dalam kitab yang berada di hadapan pembaca ini sendiri, muka surat ke-8, terdapat beberapa waham dalam sanad dan nama perawi yang masyhur. Bak kata Az-Zahabi, beliau seorang yang saleh, zuhud dan rabbani. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita belajar hadis, bila mana ulama hadis dia hukum satu orang perawi ni dengan dia kata huwa syaikh, dia ialah seorang syaikh.
Az-zahid, orang yang zuhud. Ar-rabbani, maknanya orang yang beramal dengan ilmu. Dia bukanlah satu lafaz nak tunjuk apa yang dia sebut kita boleh terima bulat-bulat. Sebab tu dalam istilah ilmu hadis, lafaz asy-syaikh ni maksudnya dia orang yang benar tapi tak kuat ingatan bab tentang hadis Nabi lah. Maknanya kalau dia riwayat hadis tu, tengok keadaan. Sebab tu kalau tengok dalam bidang ilmu hadis ni, dia bidang yang bercabang. Saya tak nak sebut panjang sebab kitab kita ni bukan kitab tentang ilmu hadis. Kitab kita ialah tentang kitab akidah. Cuma dia nak sebut sanad kitab ni saja. Saya cerita siap-siap ni sebab kita nak baca nanti muka surat yang ke-14 ni sanad kitab dia. Sebab dalam tu ada orang yang petikai, bukan orang, ulama petikai. Orang tak tahu apa nak petikai. Ulama yang petikai tentang beberapa orang perawi dia yang problem. Ini untuk orang yang kaji lah. Kita bukan nak tahu sangat ilmu tentang sanad dia ni. Kita nak tahu apa yang telah dia nukilkan daripada Imam Syafi'i berkaitan dengan akidah. Jadi muka surat 8 tu dia sebut lanjutan biodata beliau boleh dilihat dalam kitab-kitab berikut. 6 kitab tu dia bagi. Al-Ansab oleh As-Sam'ani, Tarikh oleh Ibn Asakir, Al-Mustafad oleh Ibn Najjar, Syiar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, Al-Ibar, Wafayat Al-A'yan. Ni semua kitab-kitab yang besar. Syiar A'lam An-Nubala ni saya ada beli masa belajar di Jordan dulu. Duk ada Terengganu lagi, tak bawa pergi main Perlis. Syiar A'lam An-Nubala ni letak atas meja ni, penuh atas meja ni. Banyak jilid. Dia hanya letak nak beritahu dia tak tipu lah ni. Dia carilah kitab betul. Cuma kita orang-orang kita ni nak baca just nak tahu je lah. Kita bukan nak cari pun. Cuma nak beritahu sumber yang penulis ataupun penyunting ni, orang yang terjemah ni ialah sumber yang dipercayai. Ini orang panggil bab amanah dalam ilmu. Bila mana menukilkan sesuatu, nukil daripada sumber yang betul. Bukan hanya setakat bercakap atas hawan gitu je. Dia mesti kena bawa bukti. Tambah zaman kita ni zaman yang teknologi macam ni, kena bawa bukti. Nama kitab kita disebut situ I'tiqad Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muqallibi. Jadi itu nama khas bagi kitab kita ni. Setiap kitab ni dia ada nama khas. Contoh Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada nama khas. Panjang nama Sahih Bukhari ni. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. Itu nama rasmi dia. Tapi orang panggil Sahih Bukhari. Jadi nak beritahu, sekadar nak beritahu nama, cara kita nak baca kitab turah ni, lagu tu lah nak kena kenal satu persatu. Jadi nama kitab tu maksud dia I'tiqad Imam Abu Abdullah. Abu Abdullah ni siapa? Imam Syafi'i lah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iaitu yang mendirikan mazhab Syafi'i ni, yang wafat pada tahun 204 Hijrah. Sebab apa kena tulis nama bagi penuh? Sebab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ni ada dua orang dalam kalangan ulama. Seorang yang kita kenal Asy-Syafi'i, seorang lagi tokoh dalam bidang hadis, iaitu Muhammad bin Idris Ar-Razi, atau orang panggil dia dengan nama Abu Hatim Ar-Razi. Dia lewat sikit pada Imam Syafi'i, tapi dia hebat bidang hadis. Jadi kalau orang tanya kita, Muhammad bin Idris ni Syafi'i seorang ke? Bukan. Ada lagi orang lain nama sama. Jadi benda-benda ni dititik beratkan. Supaya apa? Supaya kita nak nukil kata-kata daripada tokoh-tokoh ni, kita tak tersilap orang. Dia penting. Mungkin kita yang nak baca ni kita rasa biasalah. Bagi orang yang duduk peringkat pembacaan yang tinggi, orang yang nak kaji, nak banding nak banding pandangan apa-apa semua ni, dia kena clear bab ni. Dia kena jelas. Dia kena tahu tahun wafat bila. Dia kena tahu banyak benda lah. Saya nak bagi contoh. Kalau kita tak peduli bab ni, kita akan nukil je apa yang kita nak nukil. Orang selalu bawa cerita Hasan Al-Basri dengan Rabi'atul Adawiyah. Kita biasa dengar lah nama ni. Hasan Basri, tabi'in. Rabi'atul Adawiyah ni wali daripada kalangan perempuan. Adalah orang cerita penceramah, cerita Rabi'atul Adawiyah ni pernah didatangi oleh Hasan Basri. Hasan Basri minta nak kahwin dengan dia. Hasan Basri minta nak kahwin dengan dia. Lepas tu ceritalah. Cerita tu berkisah tentang kezuhudan. Last sekali Rabi'atul Adawiyah kata, aku tak mau kahwin dengan kamu. Alasan dia apa? Sebab nak jaga nafsu. Gitulah cerita tu.
Saya tak nak cerita tu. Saya nak ceritanya dua orang ni, Hasan Basri dengan Rabi'atul Adawiyah, dia orang yang datang pada zaman yang beza. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, kitab-kitab biodata para ulama, Hasan Basri, Rabi'atul Adawiyah, dia lahir bila? Hari dia lahir itu ialah hari wafat Hasan Basri. Macam mana cerita kawan tu minta nak kahwin dengan dia? Sebab tu kena teliti bab ni. Ada orang dia cerita sedap cerita. Buka kitab baru tahu. Oh, Hasan Basri hari dia mati, hari itulah lahir Rabi'atul Adawiyah. Macam mana kawan tu nak minta kahwin? Itu bab kena berhati-hati. Jadi itu benda yang sebab tu kita tekan sikit benda ni. Nak bagi orang dia nak bercakap tu biar dia tahu zaman mana, beza zaman mana. Okey. Isi kandungan kitab, kita tengok dalam kitab ini penulis mengumpulkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah merahmati beliau dalam Usuluddin. Maknanya dalam kitab kita ni ialah perbahasan qaul Imam Syafi'i. Apa yang Imam Syafi'i sebut tentang Usuluddin, iaitu perkara-perkara pokok agama yang kita sebut sebagai akidah. Sebagaimana yang boleh dilihat dalam indeks isi kandungan risalah, dalam kandungan kita boleh tengoklah apa yang Imam Syafi'i nak bercakap, dia telah buat ikut bab. Beliau memanfaatkan usaha para ulama terdahulu yang menulis kitab tentang sikap-sikap terpuji Imam Asy-Syafi'i. Justru beliau menyebut sebahagian kata-kata Asy-Syafi'i melalui jalur mereka, sebagaimana yang para pembaca akan lihat pada sanad-sanad penulis. Okey. Jadi kita kena tahu Imam Al-Hakkari ni dia tak sempatlah dengan Imam Syafi'i. Dia lahir tu Imam Syafi'i dah meninggal dah. Dia beza dengan Imam Syafi'i pun dekat 100 tahun. Okey. Cuma dia ni mengambil satu tanggungjawab berkhidmat pada imam yang hebat ni, Imam Syafi'i ni. Dia tulis, dia nukilkan qaul Imam Syafi'i berkaitan dengan akidah. Sebab orang biasa kenal Imam Syafi'i ni dengan fiqhnya. Orang tak kenal dia daripada bab lain. Melainkan orang kenal Imam Syafi'i ni usul fiqh. Akidah tak banyak sangat. Qaul Imam Syafi'i tentang akidah tak banyak sangat. Okay. Jadi dia ambil tanggungjawab untuk dia tulis. Okay. Manuskrip kitab tu tak perlu baca kot. Manuskrip kitab ni maknanya untuk orang yang nak kaji, dia kena tahulah ada kat mana manuskrip kitab ni. Manuskrip ni maksudnya tulisan asal, tulisan tangan Imam Al-Hakkari ni simpan kat mana. Banyak tempat di dunia ni. Di Uzbekistan antara pustaka yang simpan banyak tulisan ulama lama. Di London pun ada, di Arab Saudi ada. Cuma yang kitab kita ni diambil di mana? Diambil di Maktabah Al-Arabiyah di Jerusalem, Palestin. Ni antara tempat-tempat yang simpan. Ni bagi orang yang kaji, buat master PhD bahagian tahqiq kitab ni, dia kena tahulah benda lagu ni. Okay. Yang pentingnya yang bawah tu, muka surat 9 tu, autentikasi. Autentik maknanya keaslian penisbahan kitab kepada penulis. Autentik tu maksud dia keaslian. Sejauh manakah aslinya kitab ni? Kita tengok autentisiti penisbahan kitab ini kepada penulisnya dapat dipastikan melalui beberapa indikasi, iaitu melalui beberapa petanda. Saya mudahkan bahasa sebab kadang-kadang kita tak faham apa autentik ni. Autentik ni maksudnya benda yang asli. Muka surat 10, sebab apa pustaka yang cetak buku kita ni dia orang sanggup terjemah cari buku ni? Sebab apa? Takat mana yang kata asli tu? Benda ni penting. Zaman kita ni kena tahu asli tak asli. Okay. Dia ada beberapa indikasi ataupun benda yang kita boleh jadikan hujah nak kata benda ni betul. Okay. Yang pertama dia sebut muka surat 10, kitab ini diriwayatkan dengan sanad sehingga sampai kepada penulisnya. Maknanya daripada Imam Hakkari yang wafat pada tahun 486, sanad kitab ni sampai kepada anak murid Imam Syafi'i. Kita boleh tengok anak murid Imam Syafi'i itu iaitu yang bernama Rabi' bin Sulaiman. Ini murid kanan Imam Syafi'i. Jadi kita boleh tengok nanti muka surat 19, sanad dia sampai kepada kawan tu. Dan perawi-perawi dia tak problem. Walaupun Al-Hakkari ni dia riwayat hadis lain ada problem sikit, tapi untuk sanad kitab ni dia tak problem. Sebab apa tak problem? Sebab yang kedua tu muka surat 10, sebab ramai ulama yang nukil sanad kitab ni.
Maknanya ramai yang kaji. Okay. Saya baca dulu yang pertama tu. Kitab ini diriwayatkan dengan sanad sehingga sampai kepada penulisnya. Demikian juga ada sekelompok ulama mendengar kitab ini dengan sanad sehingga sampai kepada penulisnya. Sebagaimana yang tertera dalam sama'at kitab ini. Sama'at ni maksud dia apa? Senarai orang yang dengar kitab tu. Yang ini yang ambil ijazah kitab tu. Majoriti para ulama ini ialah para ulama Hanabilah Maqadisah. Apa maksud Hanabilah Maqadisah? Ulama bermazhab Hambali yang berasal daripada Baitul Maqdis, Palestin. Kita jangan ingat ulama mazhab Hambali ni duduk kawasan Hijaz. Hijaz ni Mekah, Madinah. Dia ada juga mazhab Hambali ni, ulama dia ramai yang duduk di kawasan Syam ataupun Baitul Maqdis. Okay. Jadi ramai yang nukil kitab ni. Okay. Yang kedua dia sebut isi kandungan kitab ini dinukil oleh para ulama. Okay. Dia letak sini 5 orang ulama besar yang nukilkan qaul ataupun isi kitab ni, sanad kitab ni. Yang pertama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang ulama daripada Baitul Maqdis, dalam kitab dia Isbat Sifatil Ulu. Ni kita baca sepintas lalu gitu ialah. Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu dan juga dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Ni antara tokoh ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Tajuddin As-Subki yang ketiga tu dalam kitab dia Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Kemudian yang keempat Ar-Rudani dalam kitab dia Silat Al-Khalaf bil Mausul As-Salaf. Kemudian yang kelima Al-Imam As-Suyuti, antara mazhab Syafi'i, mujtahid mazhab Syafi'i yang dekat dah dengan kita ni. Imam Suyuti ni wafat pada tahun 911 Hijrah. Kita sekarang ni 1400, lebih kurang 500 tahun yang lepas. Jadi nak beritahu pada kita, Hakkari wafat 486, Suyuti wafat 911. Maknanya 500 tahun tu, 600 tahun tu, nama Al-Hakkari ni famous. Nak sebut pada kita apa? Penisbahan dia ataupun isi kitab ni bukanlah sebuah kitab yang terpencil. Dia ialah kitab yang agak popular nak menjelaskan akidah Imam Syafi'i itu sendiri. Okay. Jadi sumber rujukan kitab tu tak perlu baca kot. Yang tu hanya sekadar tambahan saja. Okay. Sanad kitab, muka surat yang ke-14 malam ni. Sanad kitab ni kita tengok, okey, yang ni dah ada terjemahan. Belah kanan tu Arab, belah kiri tu yang bahasa Melayu terjemahan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Akhbarana Syekh Al-Faqih, saya baca yang Arab. Okay. Al-Imamul Amil Syekhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Syekhul Imamil Alimil Amil Imaduddin Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Abqahullah. Qala akhbarana Al-Syekhul Imam Abul Fattuh Muhammad bin Muhammad Al-Bakri qira'atan alayhi wa nahnu nasma'. Qala akhbarana Syekh Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Nabhan Al-Ghanawi Ar-Raqi ijazatan. Qala anba'ana Al-Imam Syekhul Islam Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari rahimahullahu qala. Itu sanad kitab. Okay. Pertama saya nak sebut sikit. Okay. Bila mana kita baca kitab ni, pertama dia bukan, kita bukan nak sanad dia, just nak beritahu saja. Okay. Bila mana kita baca kitab muka surat 15 tu yang Arab tu, Bismillahirrahmanirrahim, akhbarana. Dari segi adab kita ni yang nak baca kitab, kita kena sebut qala al-muallif akhbarana. Kena sebut lagu tu. Kena mengisbatkan apa yang kita nak baca ni ialah datang daripada penulis kitab tu. Sebab kalau kita buka-buka kitab terus kita baca akhbarana Syekhul Faqih. Akhbarana tu maksud dia apa? Kalau kita tengok dalam muka surat 14 tu dia sebut akhbarana kata periwayat kitab. Kata periwayat kitab. Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Amil Syekhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Imaduddin, semoga Allah tu nama dia, semoga Allah kekalkan sebutannya, telah mengkhabarkan kepada kami. Akhbarana tu maksudnya telah mengkhabarkan kepada kami. Dia memang terjemahan dan yang dalam bahasa Melayu ni dia tak terjemahan harfiah, dia dah sesuaikan dengan konteks. Jadi kalau orang yang pandai bahasa Arab, dia akan nampak situ. Akhbarana tu maksudnya telah mengkhabarkan kepada kami. Kita yang belajar hadis ni, kita orang yang belajar hadis,
dia akan sebut qala akhbarana. Dia tak akan terjah masuk akhbarana terus. Saya mula-mula belajar dulu, belajar talaki dengan para ulama yang ada ni. Kita budak lagi waktu tu. Masuk kelas terus baca akhbarana. Syekh tu tanya, bila kamu jumpa syekh tu? Sebab akhbarana ni maksudnya kita pergi jumpa kawan tu, dengar. Dari segi ilmu hadis. Kena kata qala al-muallif, berkata pengarang telah mengkhabarkan pada kami, bukan kita pergi dengar tu. Dia bukanlah salah, cuma nak sebutnya kalau baca lagu tu tahu tak belajar hadis tu. Dia petanda. Setiap perkataan akhbarana walaupun tidak ada qala di hadapan, kita kena sebut qala sebab bukan kita yang pergi jumpa ulama-ulama nama-nama ni. Kita nisbah saja. Ini dari segi adab jelah. Tak lebih daripada tu. Okay. Dia taklah jadi wajib sampai berdosa pun kalau kita tak buat. Cuma nak beritahu pada kita ini bab adab bila mana kita membaca kitab turah. Okay. Jadi itu dalam senarai ni muka surat 14 ni nama-nama anak murid Al-Hakkari. Yang last kali tu kalau tengok dari ana muka surat 14 tu, kalau tengok yang teks bahasa Arab tu, baris yang kedua daripada bawah, qala ana al-imam Syekhul Islam. Ada orang dia baca qala ana al-imam. Perkataan ana tu ialah ringkasan daripada perkataan amba'ana. Amba'ana ni maksudnya telah mengkhabarkan pada kami. Kalau kita baca hadis, dia akan ada ana ataupun sana. Ada orang dia ni kayu sikitlah dia baca gitu tu kan. Dia tak tahu itu ialah short form kepada akhbarana ataupun haddathana ataupun amba'ana. Jadi kalau kita baca ana al-imam Syekhul Islam Abul Hasan, akulah imam Syekhul Islam, aku, kita pula jadi penulis kitab situ. Jadi kena tahu sikitlah dari segi sanad baca. Tapi kita kuliah sini ni bukanlah kita kuliah nak talaki ataupun nak bagi ada sanad sampai ke penulis, bukan. Just nak beritahu sikit-sikit lah. Kalau kita belajar dengan syekh-syekh yang kata apa, masyayikh yang menjaga benda ni, dia akan jagalah bahagian ni. Tapi kita ni, kita lebih pada nak baca. Okay. Kemudian bab seterusnya muka surat yang ke-18 dalam bahagian pujian Imam Asy-Syafi'i. Okey. Sekarang ni kita nak masuk isi kitab. Okey. Kita tengok muka surat yang ke-18 dan 19 tu. Okey. Saya baca yang Arab. Qala haddatsana Abu Nasr Ahmad bin Mahdi bin Sulaiman Al-Maqri. Lepas tu kalau orang yang tengok muka surat 19 tu, na Abu Nasrin. Na situ maksud dia haddatsana juga ataupun amba'ana pun boleh. Haddatsana Abu Nasrin Abdul Wahhab bin Abdullah Al-Muri bi Dimashq. Patu na lagi tu, na Al-Qadhi. Tetap kena baca qala haddatsana wa bihi qala haddatsana Al-Qadhi Abul Qasim Yusuf bin Al-Qasim Al-Miyanji bi Dimashq. Qala qara'tu 'ala Al-Husain bin Muhammad bin Al-Ma'mun wa Abi Bakr Al-Humaidi wa Ahmad bin Ali. Qultu haddatsakum Ar-Rabi' bin Sulaiman. Saya nak suruh tanda situ je. Ar-Rabi' bin Sulaiman tu siapa? Murid Imam Syafi'i. Kita boleh buat kurungan situ, inilah anak murid pada Imam Syafi'i. Muka surat 19 tu Rabi' bin Sulaiman. Haddatsakum Ar-Rabi'. Nama orang tu, dia tu siapa? Dia tu ialah murid pada Imam Syafi'i yang telah meriwayatkan kitab Imam Syafi'i. Rawi Al-Um. Setiap ulama fiqh ni yang tulis kitab, dia ada perawi anak murid dia yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan isi kitab. Macam Imam Malik Muwatta. Okay. Dia ada anak murid dia yang dengar daripada dia Muwatta ni sampai dia habis tulis, nama dia Al-Qa'nabi. Bagi Imam Syafi'i ni antara anak murid yang dengar Al-Um sampai habis Rabi' bin Sulaiman. Jadi Rabi' bin Sulaiman ni dia dengar. Okay. Dia dah dengar. Dia kata apa? Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ni dia guna lafaz taradi. Ini saya nak sebut juga sikit. Lafaz taradi ni maksud dia apa? Lafaz radhiyallahu anhu. Lafaz tarahu maksudnya rahimahullah. Biasanya bila mana kita baca nama para ulama yang dah meninggal, ulama daripada kalangan tabi'in sampai ke zaman kita ni, kita akan sebut akhir nama dia rahimahullah, doa pada dia.
moga Allah Ta'ala rahmati. Untuk sahabat Nabi kita sebut dengan radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhu kalau ramai. Okay. Lafaz taradi ni diletak pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan sahabat Nabi. Kenapa dia disebut dengan radhiyallahu? Sedangkan lafaz ni yang berhak dapat ialah sahabat. Sebab apa saya kata berhak? Sebab ada ayat Quran khusus turun. Was-sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Tu ayat Quran. Allah Ta'ala kata orang-orang yang awal daripada kalangan yang ikut Nabi Muhammad, semua ni Allah Ta'ala redha pada mereka. Sebab tu para ulama dia buat satu kaedah, nak sebut nama sahabat kena sebut radhiyallahu anhu, sebab Quran telah menyebutkan kedudukan mereka. Tiba-tiba mari orang bukan ulama, bukan sahabat, tapi dia ulama, bubuh radhiyallahu. Sepatutnya kena bubuh rahimahullah. Sebab dia bukan sahabat. Okay. Tapi sini bubuh atas sebab adab murid yang paling rapat dengan gurunya. Dia bukan angkat Imam Syafi'i jadi sahabat sini. Cuma dia nak beritahu kerana Syafi'i inilah aku banyak dapat ilmu. Aku letak radhiyallahu. Dia tak wajibkan kita sebut radhiyallahu pun. Cuma dia nak sebut Rabi' bin Sulaiman, dia nak kata sayangnya dia pada Syafi'i, hormatnya dia pada Syafi'i, kita sebut radhiyallahu. Sebab tu kalau dia tengok sebahagian orang dia sebut nama guru radhiyallahu tu, nak tunjuk mungkin dia sayang pada guru dia. Bukan dia sedang samakan guru dia dengan sahabat. Bukan pun. Kadang-kadang setengah-setengah orang. Ada orang dia tak bagi langsung, itu golongan yang lampau sangat. Kita letak kalimah tu nak tunjuk pada kita tentang hormatnya kepada Imam Asy-Syafi'i. Sebab kalau kita tengok anak murid Imam Asy-Syafi'i, dia sebut, dia kata Asy-Syafi'i kasyamsu ilal ard. Syafi'i itu seperti matahari kepada bumi. Nak tunjuk pada kita kedudukan dia. Imam Al-Buwaiti sebut benda sama, anak murid Syafi'i. Al-Muzani pun sebut benda sama. Tapi Asy-Syafi'i ni orang yang tawadhu. Imam Ahmad, antara anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dia cerita pada anak dia, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia kata setiap malam aku akan berdoa untuk beberapa orang ni, kepada beberapa orang ni, doa dengan doa rahmat. Ada 6 orang Imam Ahmad ni, tiap malam dia bangun tahajud, dia akan doa keberkatan rahmat. Dia cerita pada anak dia, salah seorang di antaranya ialah Al-Imam Asy-Syafi'i. Aku doa nak tunjuk pada kita bahawasanya kedudukan guru tu, kita boleh nak berdoa. Ini tak masuk dalam bab gulu kepada orang alim, bukan. Ini sekadar pengharapan kita, sebab kita rasa dia banyak bagi kepada kita sesuatu. Imam Syafi'i pernah sebut kepada Imam Abu Hanifah, dia kata an-nasu iyalun lil Imam Abi Hanifah al-muslimin. Semua orang Islam ni berhutang dengan Abu Hanifah. Kerana Abu Hanifah lah kita boleh tengok mazhab ni berkembang luas. Sebab tu antara 4 mazhab Abu Hanifah yang paling awal, yang kedua mazhab Imam Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hanbal. Ini ikut turutan lah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. 4 ni, antara 4 mazhab ni saya dapat maklumat pada guru-guru kita zaman kita belajar dulu. Keempat mazhab ni antara mazhab yang paling complicated, rumit nak belajar, ialah mazhab Abu Hanifah. Sebab dia banyak cabang, terlalu banyak cabang. Dan antara masyarakat yang paling banyak berpegang dengan mazhab ni, kalau kita tengok di dunia ni, orang Islam hampir majoriti bermazhab Abu Hanifah. Terutama benua India, ramai mazhab Abu Hanifah. Hatta India yang duduk Malaysia pun ada yang kuat dengan Abu Hanifah. Perlis ni pun ada satu tempat dia pegang dengan Hanafi dia, Sirajul Munir. Saya tahu tu sebab dia orang minta pada Jabatan Mufti untuk kekalkan beberapa pendapat Hanafi dia, walaupun dia berada di negeri ni. Walaupun negeri ni dia amalkan luas lah sikit dalam bab mazhab, cuma dia minat dengan mazhab Abu Hanifah, dia kuat. Sebab tu saya ingat guru saya Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, dia masih hidup lagi. Dia kata siapa-siapa yang belajar mazhab Abu Hanifah selama 40 tahun dan dia mengaku dia faham, tipu orang tu. Dia tak boleh faham lagi. Sebab mazhab tu terlalu rumit dan complicated. Bukanlah nak beritahu orang tu menipu, tak betul. Maknanya nak beritahu kalau dia boleh dabit dada dia faham, sebenarnya ada bahagian dia tak faham kalau cek balik. Dan antara mazhab yang paling mudah dan ringkas ialah mazhab Asy-Syafi'i. Ringkas.
Sebab tu orang yang belajar mazhab Syafi'i 4 tahun dia boleh kuasai banyak usul mazhab. Guru saya dia sebut, siapa belajar mazhab Abu Hanifah selama 40 tahun mengaku pandai, bohong. Siapa belajar mazhab Syafi'i 4 tahun kata tak reti, dia bodoh. Dia sebut lagu tu. Sebab mazhab Syafi'i ni dia mudah. Tapi kata-kata dia tu just nak bagi semangat tasjid pada budak-budak yang belajar, ya, nak beritahu pada kita mazhab Syafi'i ni lebih mudah nak faham. Cuma Imam Syafi'i dia sebut an-nasu iyalun lil Imam Abi Hanifah. Semua kita ni berhutang dengan Abu Hanifah sebab dia antara yang buat kaedah fiqh yang banyak. Sebab kau tengok di Malaysia banyak produk-produk keuangan dalam bank kita guna mazhab Abu Hanifah. Sebab memang mazhab tu saja yang ada dan sesuai dengan zaman ni. Walaupun zaman Abu Hanifah ni tak ada lagi niaga online. Tapi sah dan batalnya perniagaan online tu kita ambil daripada pendapat mana? Abu Hanifah. Kalau kita nak pegang pendapat Syafi'i dalam bab online, dia agak ketat sikit. Maknanya kita beli barang Shopee, Lazada tu dari segi sah, tidak sah di sisi mazhab Syafi'i, dia ada kriteria yang agak ketat sikit. Sama juga kalau kita tengok di negara kita ni, ada setengah orang dia buat sesuatu dia nak deposit. Di sisi Imam Syafi'i, bai'ul urbun. Urbun ni ialah minta cengkeram dulu. Minta duit cengkeram. Benda tu tidak sah. Jual beli tidak sah. Maknanya haram jual beli tu. Itu mazhab Syafi'i. Kita tempah baju, kita beli barang apa-apa, duit cengkeram dulu minta. Yang benarkan mazhab apa? Yang benarkan ialah mazhab Abu Hanifah dengan jelasnya syarat antara pembeli dan penjual. Kalau kita nak pegang mazhab setengah-setengah mazhab, kita akan rasa sempit. Tapi kerana Abu Hanifah lah dia telah meluaskannya. Maknanya ada jasa. Sebab kita kena tahu, empat orang ni dia ada hubung kait. Dia bukanlah orang perseorangan yang orang kata apa yang aku buat hak aku, kau buat hak kau, kan. Dia ada hubungan antara anak murid ataupun antara guru-guru tu sendiri. Okay. Kita baca sikit lagi, kita habiskan sikit sementara nak masuk isyak ni. Muka surat 19 tu lagi. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi risalatihi. Kalau kita tengok terjemahan dalam muka surat 18 tu dia bermula pada kata Asy-Syafi'i, semoga Allah meredai beliau, dalam sepucuk surat ke Mesir yang beliau utuskan kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Imam Syafi'i dia pernah diminta oleh satu orang tokoh yang hebat di kawasan Iraq kalau saya tak silap, yang nama dia Abdul Rahman bin Mahdi, yang dalam buku kita ni lah. Abdul Rahman bin Mahdi ni seorang tokoh hadis. Cuma dia ni ada masalah. Dia banyak hadis, faham Quran. Maknanya tahu ayat Quran, tak reti nak olah. Nak orang kata apa, bila mana ada satu masalah hukum, dia tak reti nak guna hukum, nak aplikasi dalil tu. Jadi dia minta Imam Syafi'i tulis satu surat. Dalam surat tu merupakan kaedah-kaedah untuk kita faham hukum macam mana, yang kita panggil hari ni ilmu usul fiqh. Surat Imam Syafi'i ni telah berubah menjadi sebuah kitab besar dalam mazhab kita. Dia asal surat Dia asal surat. Sebab tu kalau kita tengok dalam himpunan tulisan Imam Syafi'i ni, dia ada satu kitab nama dia Ar-Risalah. Ar-Risalah ni maksudnya surat. Dia surat, tapi kalau kita tengok terjemahan ataupun kitab tu hari ni tebal. Sebab tu ada sebahagian ulama sebut antara surat yang terpanjang atas dunia ni lah surat Imam Syafi'i kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Dia bukan surat biasa. Dia telah berubah menjadi kitab surat ni. Nak sebut pada kita, hebatlah Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni telah menggabungkan ahli fiqh dan juga ahli hadis yang dulu bertelagah. Ahli fiqh dengan ahli hadis zaman tu dia bertelagah. Sebab ahli fiqh dia kira nak keluar hukum, dia tak tengok kepada hadis. Kita beri lalu azan dulu kot. Beri lalu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okay, kita nak habiskan perenggan yang panjang tu, muka surat 19 tu. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu fi risalatihi al-Misriyah, telah berkata Imam Syafi'i dalam risalahnya ketika mana ia berada di Mesir, sepucuk surat ke Mesir. Maknanya ada satu surat datang daripada satu tempat ke Mesir, maka dia nak hantar balik surat tu. Jadi itulah yang disebut sebagai Ar-Risalah, yang dah jadi kitab. Surat tu telah berubah menjadi kitab. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya Ar-Risalah ni, kitab Ar-Risalah yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i ni ada dua. Pertama ketika mana dia berada di Iraq. Di Iraq pada waktu tu dia dah tulis satu kitab nama dia Ar-Risalah, tapi kitab tu dia hilang. Dia antara kata apa, warisan keilmuan Imam Syafi'i yang hilang. Yang kekal, yang dicetak sampai zaman kita ni ialah kitab Ar-Risalah ataupun surat dia daripada surat yang Imam Syafi'i tulis dan nak hantar kepada Abdul Rahman bin Mahdi ni, yang telah minta pada Imam Syafi'i untuk buat satu kaedah macam mana nak faham nas. Okay. Lepas tu yang bawah tu, alhamdulillahilladzi la yuaddi syukrun ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang tidak mungkin disyukuri walaupun satu nikmatnya, melainkan setelah dikurniakan nikmat untuk mensyukurinya. Okay. Benda ni nak bahas panjang, tapi kita tengok dulu terjemahan sikit. Okay. Ni dah bermula dia punya isi kitab ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdu al-istidrak, lillah al-istihqaq. Saya nak bahas dua tu lah. Yang terakhir ni. Okay. Alhamdulillah, kita akan terjemah dalam bahasa Melayu kita ni, segala puji bagi Allah. Okay. Perkataan alhamdu, alhamdu tu alif lam di hadapan tu kita panggil alif lam al-istidrakiyah. Al-istidrak ni maksud dia apa? Satu benda tu bila mana kita sebut, sini kita sebut apa? Puji. Segala puji. Istidrak ni maksudnya semua pujian yang ada atas dunia ni akan tenggelam. Maknanya pujian tu akan balik kepada Allah Ta'ala pada ayat tu ataupun pada perenggan tu. Alhamdulillah, dia sama macam apa yang kita duk baca dalam Fatihah tu. Alhamdulillah. Alif lam tu dia panggil alif lam istidrak. Allah situ dia panggil istihqaq. Istihqaq ni maknanya kita nak letak pada siapa puji tu. Puji tu letak pada Allah Azza wa Jalla. Nak sebut pada kita apa? Orang puji macam mana pun sama-sama makhluk ni, last sekali kena balik pada Allah Azza wa Jalla. Kita puji orang tu pandai. Hakikatnya puji tu layak bagi Allah. Orang yang pandai tu pun dia tidak berhak 100% atas pujian tu. Dia mungkin hanya ada 1%, 2% pada pujian tu. Selebihnya dia kena balik kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Kita tak cukup masa nak tengah panjang. Ini kita akan ulang balik minggu depan. Okay. Nak sebut sini apa? Imam Asy-Syafi'i, sebab kitab kita ni lah berkaitan dengan akidah. Apa yang Imam Syafi'i nak sebut pada perkataan alhamdulillah sini ialah jawapan dia kepada golongan-golongan kumpulan-kumpulan yang sesat pada waktu tu.
seperti kumpulan Jahmiyah, seperti kumpulan Mu'tazilah apa semua, yang mereka ni melihat bahawasanya Tuhan ni, kita ni berhak untuk pilih, dan Tuhan ni dia tak tahu kita nak pilih mana satu, sebab kuasa pilih tu dah beri 100%. Antara fitnah yang besar pada zaman tu ialah fitnatul irja, kumpulan Murji'ah. Kumpulan Murji'ah ni, sebab dia orang ni berfahaman, Murji'ah ni dia orang faham kita punya apa-apa benda yang kita buat ni Tuhan tak tahu, melainkan kita yang pilih. Akidah ahli sunnah ni, apa yang kita nak buat ni Tuhan dah tahu dah pun. Cuma Tuhan ni dia beri pada kita kuasa pilih. Kita nak pilih buruk ke jahat, kita boleh pilih, tapi kita nak pilih yang mana tu pun ada dalam ilmu Tuhan. Dia bukan macam kefahaman Murji'ah, waktu kita nak pilih tu Tuhan tak tahu. Cuma kerja Tuhan ni dia buat pilihan je. Dia cipta pilihan, makhluk yang pilih. Saat makhluk pilih, Tuhan tu tak tahu apa yang makhluk tu nak pilih. Jadi dia ada kelemahan pada Tuhan tu. Jadi alhamdulillah tu sendiri dah merupakan jawapan kepada kumpulan Murji'ah, kumpulan Jahmiyah yang telah mengurangkan sifat Tuhan, iaitu ilmullah wa qudratullah, pengetahuan Tuhan terhadap segala benda yang akan makhluk dia pilih tu, termasuk daripada kesempurnaannya. Kalau kita kata Tuhan dia hanya Tuhan yang mencipta, tapi dia bukan Tuhan yang mengetahui apa yang akan dipilih oleh makhluknya, kita telah meletakkan satu kelemahan pada Tuhan tu. Jadi itu perbahasan yang malam ni kita nak sebut daripada isi kitab. Yang panjang-panjang tadi tu cerita tentang metodologi baru. Jadi kita dah masuk sikit, alhamdulillah. Nanti kita akan bahas minggu depan, kita akan bahas sambungan di alhamdulillahillazi la yuaddi syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Jadi kita berpada situ je lah kot untuk malam ni. Kita akan sambung balik sini minggu depan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.